kembali selepas ini ada topik bagi segmen Cintakan Negara. Jangan ke mana, kembali selepas ini. Yang kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Ya, seperti yang kita maklumkan sekarang ini, kita akan memasuki slot ataupun segmen Cinta Negara, dan hari ini kita membawa seorang tetamu yang cukup memberikan inspirasi yang baru-baru ini merupakan pemenang Anugerah Usahawan Cemerlang Niaga Times 2021 dan juga pemenang Anugerah 100 Top Young CEO 2020 Malaysia. Wow. Kalau bahasa pasar tu bukan kaleng-kaleng, bukan basher-basher. Jadi kita nak berkongsi kepada anda bagaimana kejayaan yang dibawa oleh anak muda ini sehingga boleh merangkul beberapa anugerah di usia yang sangat muda sebagai seorang belia dan sebagainya. Jadi saya perkenalkan, selamat datang diucapkan kepada Farah Nabila Abdul Aziz selaku usahawan. Untuk kita kupas topik hari ini berkenaan keusahawanan patriotik. Apa khabar Farah? Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menjemput saya hadir ke Selamat Pagi Malaysia hari ini. Sama-sama. Kita nak berkongsi kejayaan Farah lah sebenarnya dan juga menjadi inspirasi kepada mereka di luar sana yang ingin menceburi dalam bidang keusahawanan dan sebagainya. Tapi sebelum kita bercerita berkenaan kejayaan tersebut, mungkin sedikit profil Farah terlebih dahulu, pengenalan berkenaan perniagaan ataupun bagaimana Farah bermula sebagai seorang usahawan ini. Okey, pertama sekali saya kenalkan diri saya lah, Farah Nabila binti Abdul Aziz. Untuk yang belum kenal, saya adalah usahawan wanita muda yang telah menjinakkan diri dalam bidang usahawan sejak 7-8 tahun yang lalu. Namun pada kali ini saya berjaya menjadi usahawan yang saya inginkan dalam industri perniagaan online dan juga kecantikan dan kesihatan. Dan kalau kita lihat pencapaian yang dicapai oleh Farah, wow, sangat membanggakan. Alhamdulillah. Anak muda, dan sudah pastinya kita ingin memberikan inspirasi kepada generasi muda, generasi belia dekat luar sana, khususnya yang baru berjinak dalam bidang perniagaan ini, khususnya juga dalam tempoh pandemik yang sangat mencabar ini. Jadi mungkin Farah juga boleh kongsikan bagaimana perjalanan jerih-perih Farah sebelum mencapai kejayaan sehingga ke tahap hari ini, Farah. Okey, setiap kejayaan pasti ada kegagalan. Jadi setiap perjalanan usahawan yang dah berjaya tu mesti ada keperitan yang diorang kena lalui. Jadi macam saya, di dalam keluarga saya tak ada lagi yang orang yang usahawan. Jadi semua keluarga saya macam bapa saya TLDM, mak saya bekerja di office. So perjalanan hidup saya menjadi usahawan tidak disokong oleh keluarga. So bila you jadi usahawan ni, untuk you mencapai cita-cita you perlukan sokongan moral daripada orang yang you sayang. Tapi itu adalah satu cabaran dan dugaan, dan saya pada hari ini saya telah
membuktikan kepada keluarga saya dan orang sekeliling saya bahawasanya saya mampu menjadi usahawan yang saya inginkan dan wanita yang berjaya. InsyaAllah. Itu cabaran yang perlu dilalui sebelum pandemik. Bila masuk pandemik, cabarannya lain pula ya, Farah. Kalau Farah boleh kongsikan. Okey, ketika pandemik ni memang keadaan untuk semua usahawan adalah sama. Kita akan affected dengan sales di mana kita akan susah untuk buat sales lah. Jadi keadaan ni buatkan semua usahawan menjadi lebih kental. Jadi kita kena berfikiran secara lebih terbuka, lebih kreatif dan kritikal. Jadi macam saya dan kawan-kawan saya usahawan lain, kami mengambil inisiatif untuk melakukan banyak kolaborasi dengan usahawan lain, dengan influencer, dengan selebriti bagi membantu kami dari segi sales dan membantu perniagaan kami. Jadi berkolaborasi pada zaman sekarang adalah sangat-sangat relevan untuk membantu perniagaan. Dan kita lihat dalam tempoh pandemik COVID-19 ini banyak perniagaan yang terjejas. Kita lihat juga bagaimana perubahan perniagaan daripada pada sisi konvensional, kalau boleh kita katakan, kepada sisi digitalisasi. Betul. Jadi bagaimana faktor digitalisasi ini membantu meningkatkan lagi perniagaan Farah sendiri dan juga kepentingan yang boleh kita sampaikan kepada penonton berkenaan digitalisasi ataupun perniagaan secara dalam talian ini. Okey, saya nak sedarkan kepada orang ramai bahawa zaman kini dah berubah. Kita bukan lagi macam zaman dahulu. So zaman sekarang semua benda kita menggunakan platform digitalization dan kerajaan sendiri menyeru kita untuk terus memperkasakan dan mempergunakan platform digital. Jadi bagi saya, kita kena cepat berubah dan kita tak tahu pula keadaan selepas ni macam mana. So sebagai usahawan dan semua rakyat, kita kena sentiasa cepat adjust ourselves to the situation dan kena sentiasa berubah tapi masih mengekalkan value dan jati diri kita. Okeylah, topik kita sekarang ni kita nak kaitkan sikit dengan Bulan Kebangsaan, Semangat Patriotisme kan. Macam Farah sendiri sekarang ini sedang menguruskan perniagaan, orang kata jenama tempatan lah, ya. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya dengan perniagaan yang dibangunkan ini sebanyak sikit sebanyak boleh meningkatkan rasa patriotisme, sayangnya diri kita terhadap Malaysia? Okey, so macam saya sebagai usahawan, saya alignkan dengan seruan daripada negara kita dan kempen-kempen negara seperti bebas COVID, kita jaga kita, keluarga Malaysia. So sebagai usahawan, saya rasa kita adalah backliner. Maybe orang tak nampak kita tapi sebenarnya kita adalah antara orang yang terpenting untuk menyokong usaha bisnes ni lah dan juga negara. Jadi macam mana soalan dia tadi? Maaf, sebab terlari sikit. Bila kita jadi usahawan ni kan, bagaimana Farah sendiri boleh menjelmakan semangat patriotisme itu? Okey, jadi macam mana saya menjelmakan semangat patriotisme saya ialah dengan menyokong apa saja kempen negara melalui penjualan produk atau kempen saya sendiri. Sebagai contoh, bebas COVID, kita ada contoh bebas COVID dan contoh saya bagi contoh yang terbaru ialah produk saya sendiri. Yang terbaru kita buat limited edition yang ada packaging tu mengenai kemerdekaan. Jadi saya mungkin tak dapat tunjuk kat sini tapi you guys boleh tengok dekat social media ke mana. You tengok kotak-kotak produk kami ada gambar bendera, ada pasal kemerdekaan, bunga raya. Kita tunjukkan simbolik menyatakan tentang sokongan kita terhadap negara. Farah, kalau kita lihat juga dalam situasi sekarang ini, pastinya ramai anak muda yang terlibat dalam bidang perniagaan ini, mereka sudah pastinya mengimpikan kejayaan. Dan Farah sendiri sebagai seorang yang telah pun mencapai tahap kejayaan yang tinggi dan besar pada ketika ini, ada tak usaha untuk tampil ke hadapan, untuk memberi inspirasi, motivasi kepada anak-anak muda di luar sana untuk berkongsi tips-tips untuk berjaya seperti Farah? Okey, macam sekarang pun saya dah kira berkongsi lah. Selalunya saya akan berkongsi melalui social media saya, iaitu macam di Instagram, Facebook. Saya akan bagi tahulah apa yang perlu kita lakukan sebagai usahawan kita. Contohlah hari ini saya post satu Instagram post kan, saya akan cakap jangan mudah berputus asa. So saya akan menggunakan platform yang saya ada tu atau mana-mana peluang untuk saya melakukan lebih banyak kebaikan kepada keusahawan. Siapa menjadi sumber inspirasi Farah dalam bidang perniagaan ni? Dalam bidang perniagaan sebenarnya banyak. Okeylah, kita bagi Chan lah, bagi 3.
Oh my God, Ijaz. Okey, saya 10 lagi habis masa ni. 3 je. Mungkin keluarga International pun tak apa, boleh je. Inspirasi Apa-apa sumber yang menjadi kekuatan. Okey, sebenarnya inspirasi saya adalah kisah hidup saya dan keluarga saya sendiri yang menjadikan saya mencapai cita-cita saya, di mana saya berasal daripada keluarga yang sangat biasa dan saya mahu perubahan dalam kehidupan. Jadi saya mahu berikan yang terbaik untuk ibu bapa saya, untuk keluarga saya. So daripada situ saya fikir, oh macam mana aku nak provide the best for my family. So from there I terus jadi okay, I know 90% daripada rezeki datang daripada berniaga. So nak tak nak, I have to be in the business industry. That's where the inspiration come from lah. Dan kita lihat juga dalam perniagaan ini bukannya mudah, ada cabaran yang perlu dilalui. Mungkin ada yang menceburi bidang perniagaan ini, kalau boleh sekali masuk terus nak berjaya. Itu tidak mudah untuk berlaku. Mungkin ada matlamat yang Farah cuba sampaikan kepada penonton, gagal sekali bukan gagal selamanya. Maksudnya di sini ialah mereka perlu berusaha untuk memperbaiki diri mereka ke tahap yang lebih baik dan jangan berputus asa. Betul. So sebagai seorang usahawan dan untuk kita capai apa yang kita inginkan, terutama dalam bidang keusahawan ni memang bukan mudah. Kita kena gagal banyak kali, tapi dia punya kira macam benefit dia sangat lumayan, tapi you have to berjiwa kental, kena ada mentaliti seorang juara, you kena bersikap positif dan paling penting jangan mudah putus asa. Dia sama juga dengan kehidupan kan, kita tak boleh give up. So keep doing what you do, jangan give up, and paling penting yang memudahkan you untuk berjaya adalah niat you yang bersih dan juga ikhlas. So first kali niat, lepas tu kita work hard. InsyaAllah kita akan capai cita-cita kita. Setiap yang berusaha pasti akan berhasil. Itu adalah janji-janji yang ditetapkan daripada ilahi untuk kita semua, terutama yang beragama Islam. Terima kasih Farah kerana bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Syuaida, Munawar. Sama-sama ringkas saja kita kongsikan berkenaan kejayaan dan juga apakah cabaran yang perlu dilalui Farah, terutama dalam bidang perniagaan ini. Dan kita harapkan ianya memberi inspirasi kepada anda semua. Dan apa yang saya paling tertarik daripada pernyataan Farah tadi ialah pertama kali perlu bermula dengan niat yang baik, dan yang kedua ialah kita berfikiran seperti juara. InsyaAllah kita semua akan berjaya demi keluarga Malaysia. Okey, terima kasih sekali lagi Farah bersama kami hari ini di studio untuk berkongsi berkenaan topik kita hari ini, keusahawanan patriotik dalam kita mengharungi pandemik COVID-19 ini juga.